Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey. Hari ini kita akan masuk ke subtopik yang baru iaitu proses pernafasan manusia. Okey. Okey. Cuba cikgu nak tengok semua orang tarik nafas. Okey. Semasa kita tarik nafas, kita akan menyedut udara melalui hidung atau mulut dan udara tu akan masuk ke dalam badan kita lah secara ringkasnya lah. Okey, mari kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, Faris sedang bersenam bersama-sama dengan abangnya. Semasa bersenam, mereka menyedut udara yang segar. Mari kita ikuti kisah pengembaraan udara semasa Faris bernafas. Okey. Okey, bila dia tengok dia tarik nafas. Okey. Di hidung. Nampak di hidung. Hidung. Udara ada di sekeliling kita. Jadi, bila kita tarik nafas, segala-gala udara akan masuk dalam hidung kita ataupun mulut lah. Okey. Hai, saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Nampak oksigen yang warna biru, karbon dioksida yang warna merah. Ada banyak oksigen ke banyak karbon dioksida dekat sini? Ya, dekat luar ini, dekat sekeliling kita ni penuh dengan oksigen. Okey. Dan karbon dioksidanya sedikit sahaja. Okey, semasa di hidung dia akan masuk beramai-ramai, masuk lalu dekat trakea yang kita belajar tu kan. Okey, semasa kita tarik nafas, nampak? Tarik nafas, oksigen yang banyak akan masuk. Kami sedang melalui trakea, dia kata. Nampak? Oksigen yang banyak masuk, karbon dioksida banyak ke sikit? Sedikit. Jadi, banyak-banyak lalu dekat bahagian tekak kita ni. Namanya trakea, faham? Trakea. Terlalu sampai sini dia pecah dua. Pecah dua. Okey. Pecah dua sebab dia ada dua saluran lah. Dua saluran pergi ke paru kita. Okey, dan semasa menghembus nafas kita okey. Di dalam ini ada juga oksigen tetapi karbon dioksida lebih banyak. Nampak? Lebih banyak karbon dioksida berbanding dengan di sini. Di masa tarik nafas. Maknanya dekat luar kita ni karbon dioksida sangat sedikit. Dan hanya akan banyak bila kita hembus nafas. Okey, karbon dioksida akan keluar ikut mulut kita lah. Okey. Selain hidung, udara juga boleh dapat memasuki paru-paru melalui rongga mulut. Macam cikgu cakap tadi lah. Okey, minggu lepas cikgu dah kata, hidung dan mulut ini, bila kita masuk dalam tu, dia akan bertemu. Okey. Okey, bila ini ialah trakea, nampak di sini. Di sini yang ada garis-garis ni. Okey, ini trakea. Dan sampai di sini dia akan terpecah dua. Jadi dua jalan. Satu jalan ke paru-paru kanan dan satu jalan ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru ini nampak ni macam ranting pokok ni. Okey, ini dia besarkan. Dia besarkan nampak macam ini. Di dalam paru-paru kita ada macam buah-buah anggur ni. Nampak? Di buah-buah anggur ni salur darah akan melekat-lekat dekat sini. Kenapa salur darah ni melekat-lekat? Kenapa ada warna biru? Kenapa ada warna merah? Okey. Salur darah yang warna biru ini ialah salur darah yang menuju ke jantung. Dan salur darah yang warna merah ini ialah salur darah yang dari jantung. Faham? Jantung duduk dekat tengah-tengah sikit bawah ni. Okey. Dan salur darah yang biru ni dia akan pergi lalu-lalu kat jantung. Jantung akan pump pergi ke seluruh tubuh badan. Dan salur darah yang warna merah ni dari jantung. Jantung pump darah. Jantung dia ada macam ni. Satu pump sebelah sini, satu pump sebelah sini. Satu pump sebelah sini, satu pump sebelah sini. Pump. Okey, faham? Okey. Pump yang sebelah sini dia akan pergi
kita belajar itu, dia akan pergi ke seluruh badan. Pam yang sebelah sini, dia akan pergi ke peparu. Darah yang telah digunakan, dah tak ada oksigen sangat, penuh dengan karbon dioksida, pergi ke peparu. Jadi dekat peparu, nampak ni, darah yang merah ni, dia pergi dekat peparu ni. Ini peparu, faham? Ini yang dalam peparu ni. Nampak peparu yang besar ni, bila dia zoom, dia besarkan dalam tu, nampak macam anggur-anggur ni. Maknanya kat sini ada banyak anggur. Okey, awak pernah makan sushi telur tak? Telur salmon. Sushi telur ikan tu kan? Kan nampak biji-biji kecil-kecil warna orange tu. Okey, sama juga dekat peparu. Biji-biji tu sepenuh-penuh peparu ni penuh dengan biji-biji seperti ini. Nampak? Macam telur ikan salmon tu. Macam telur ikan dekat sushi tu. Nampak? Okey, jadi dekat telur-telur ikan ni, telur-telur ikan. Okay, kita cikgu sebut secara ringkas lah. Dekat telur-telur ikan, nampak macam telur-telur ikan ni, penuh dengan salur-salur darah yang warna merah dengan warna biru ni. Tapi dalam badan kita tak ada warna biru ni. Semua warna merah lah. Okay, ini dia nak bezakan. Okay, bila darah yang oksigen tu daripada luar ni, daripada trakea ni masuk, pergi dekat sebelah yang ada warna biru ni, darah yang oksigen tersebut daripada peparu ni akan masuk dalam darah oksigen ni. Dia akan transfer daripada bulat-bulat ni, dia transfer masuk dalam salur darah yang ni. Dan darah oksigen ni akan dibawa pergi ke jantung, jantung pump, pergi ke tangan, pergi ke kaki, pergi ke kepala, pergi ke otak, faham? Dan daripada jantung tengah-tengah ni, dekat tengah-tengah ni, awak bayangkan dekat tengah-tengah ni ada jantung. Okey. Jantung akan pump darah yang warna merah ni, yang kurang oksigen ni, yang penuh dengan karbon dioksida. Dekat sini dia akan transfer karbon dioksida tu masuk dalam telur-telur ikan tersebut. Okey, dalam peparu tersebut, dan dia akan dibawa karbon dioksida tu dalam bentuk gas, dibawa ikut cabang-cabang ni, nampak ni macam pokok ni, ranting pokok ni, lalu ikut trakea keluar ke atas dan keluar. Lalu ikut trakea ni keluar ke hidung, keluar balik, keluar ke persekitaran. Faham tak? Dekat peparu kita ni berlaku dua proses, iaitu satu proses oksigen menyerap masuk dalam salur darah dan menjadikan salur darah tu salur darah yang beroksigen. Pergi ke jantung, jantung akan pump ke seluruh tubuh badan kita, kepala, tangan, kaki. Dan bila kita hembus nafas, sebelum kita hembus tu, dekat peparu kita ni telah berlaku satu lagi proses, iaitu daripada jantung dia pump, lalu ikut salur darah tu pergi ke peparu, dia transferkan karbon dioksida tu masuk dalam peparu, peparu akan hembus keluar ikut mulut. Faham? Okey. Nampak? Saya karbon dioksida, saya dibawa keluar dari peparu. Saya pula masuk ke dalam peparu yang oksigen. Macam cikgu cerita tadi lah. Daripada luar masuk, lalu ikut salur darah tu, masuk ikut salur darah, jadilah salur darah yang warna biru tersebut. Dan daripada jantung pump, lalu ikut salur darah ni, masuk ikut peparu, keluar ikut atas ni, peparu ni. Ni peparu yang kita nampak seketul peparu ni lah. Ini yang kita dah zoom nampak macam telur-telur ikan. Dalam peparu ni benda yang sama. Telur-telur ikan ni sangat banyak dalam peparu ni. Awak bayangkan, darah-darah yang ada karbon dioksida tu, dia transfer masuk dalam peparu, peparu akan hembuskan nafas, karbon dioksida tu akan keluar sampai ke hidung, keluar ke hidung. Okay, faham? Semasa di peparu, proses pertukaran gas berlaku. Oksigen akan masuk ke dalam peparu, manakala karbon dioksida pula akan keluar dari peparu. Okey, tengok ni. Pernafasan. Okey, ini semasa menarik nafas. Okey, kena tahu. Selalu masuk dalam exam. Pernafasan manusia melibatkan proses menarik nafas dan menghembus nafas. Perhatikan laluan udara di bawah.
Okey. Semasa tarik nafas, udara masuk ikut hidung. Lalu trakea dan lalu peparu. Dia akan pergi ke semua ke peparu ni. Okey, nampak? Hidung, anak panah, trakea, anak panah, peparu. Okey. Semasa kita hembus nafas, kita bermula dari peparu. Peparu, lalu trakea, lalu hidung. Dekat peparu ni lah proses pertukaran karbon dioksida tu lah daripada salur darah tu. Dia akan masuk ke peparu dan daripada peparu dia akan naik. Dari peparu, trakea, hidung. Keluar ke persekitaran kita. Peparu, trakea, hidung. Okey. Berdasarkan kisah pengembaraan udara, cuba kamu ceritakan semula secara kreatif tentang laluan udara dan pertukaran gas semasa manusia bernafas. Okey. Okey, kita tengok. Kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Tahukah kamu, semasa manusia bernafas, terdapat perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida yang disedut masuk dan dihembus keluar. Perhatikan rajah di bawah. Okey, nampak? Semasa tarik nafas, oksigen masuk dengan banyak. Contohnya, okey, banyak oksigen masuk dalam hidung cikgu. Okey, dan karbon dioksidanya hanya satu atau dua karbon dioksida saja, faham? Okey, semasa menghembus nafas. Okey, karbon dioksida semakin banyak. Sebab apa? Sebab apa? Ya, sebab dalam darah kita ni, oksigen yang dah digunakan dia jadi karbon dioksida dan pergi kat peparu, peparu akan keluarkan karbon dioksida tu, lalu ikut trakea, keluar ikut hidung dan mulut. Faham? Udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Okey. Okey. Sekarang ni cikgu akan bagi satu kerja. Okey, ini untuk kumpulan. Tak ada. Mana tadi cikgu nampak ni? Okey. Cikgu akan bagi satu kerja, iaitu cikgu kecilkan. Mana ya? Hilang pula lah. Sebentar. Cuba dia nampak sikit. Okey. Cikgu mahu kamu buka buku tulis. Buku yang, kalau ada buku besar tu guna buku besar lah. Okey. Cikgu nak kamu salin dua gambar rajah tersebut. Sampai termasuk juga ini. Dan ini. Faham? Salin daripada badan manusia ni. Buat dulu bentuk badan manusia. Lepas tu daripada hidung, buat satu saluran masuk ke peparu. Nampak ni? Dan masuk ke peparu. Jangan lupa ini. Benda apa ni nama dia? Anak panah. Anak panah ini menunjukkan gas yang masuk tersebut. Warna biru menunjukkan banyak oksigen. Dan warna merah menunjukkan banyak karbon dioksida. Itu saja kerja kamu. Cikgu akan bagi gambar rajah tersebut. Okey. Tapi cikgu nak kamu lukis. Boleh? Okey. Jangan print saja lepas tu tanda anak panah. Tak mahu macam tu. Cikgu nak kamu lukis. Benda ini penting supaya kamu ingat. Kamu lukis dan kamu ingat. Okey. Itu saja untuk minggu ini. Sekian. Terima kasih.